Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada Herda selaku pengacara majlis yang juga merupakan penolong bendahari Pergerakan Puteri UMNO bahagian Kulai. Yang saya hormati Yang Berbahagia Datuk Zainal bin Jidin, Ketua UMNO bahagian Kulai. Yang saya hormati juga kepada Yang Berbahagia Ketua Pergerakan Puteri UMNO Negeri Johor, Puan Rashidah Ramli, Naib Ketua Puteri UMNO Negeri Johor yang juga merupakan Ketua Puteri UMNO Seri Gading. Tidak dilupakan juga pada timbalan Ketua UMNO bahagian iaitu Encik Jamaluddin bin Abdul Hamid. Saya tanya tinggi sempuk, dia kata memanglah kena tinggi sebab orangnya rindang. Sabar je lah. Yang Berbahagia Naib Ketua UMNO bahagian Kulai Datuk Muhammad Jafni bin Ahmad Syukur. Yang dihormati juga Puan Hajah Nuraini binti Zakaria, Ketua Wanita UMNO bahagian Kulai bersama tatan kuasanya. Tidak dilupakan juga pada sahabat saya, Saudara Muhammad Fadil Misnan, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian bersama tatan kuasa. Adinda saya, Ketua Puteri UMNO bahagian, Saudari Nadia, bakal gelar hajah tidak lama lagi bersama tatan kuasa Pergerakan Puteri UMNO bahagian, dan wakil bahagian UMNO bahagian yang hari ini Haji Maskam, adik-adik kita mas-mas, Haji Muhammad bin Saleh, Encik Muhammad Najib bin Masdah, mas juga banyak mas kat sini. Tidak lupakan juga pada sahabat saya, wakil hubungan Puteri UMNO Johor, Saudari Datin Azura bersama jawatan kuasanya, dan Nuraini, Ketua Puteri Pasir Gudang. Dan saya juga nak malukan bersama saya hari ini yang datang bersama dengan saya daripada pagi, Saudari Fahariah binti Nordin, penolong Setiausaha Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Dan Farah, bangun Farah, sebab tadi bukan nak cakap apa, timbalan kita bahagian itu Farah, itu Ketua Puteri Johor dulu. Dia tak perasan. Ya, kita sudah maksud kita membesar di dalam puteri. Ya. Dan begitu juga dengan Exco Pergerakan Puteri UMNO Malaysia hari ini, selain daripada Tin Azura, hari ini juga ada Natasha Roslan. Natasha, bangun Natasha. Dan Natasha Roslan, Exco Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, dan juga Sima, SUK Puteri UMNO Malaysia, dan seluruhlah belum majma'in semua yang hadir pada hari ini, perwakilan dan pemerhati yang saya kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi kepada semua. Tengah hari dah tuan-tuan. Tengah hari dah tuan-tuan. Jadi saya lupa nak kenalkan juga pengarah Motek, pengarah Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Negeri Johor Malaysia, iaitu Puan Madeline, orangnya daripada Sarawak. Kan. Kitak-kitak gitu, kamik-kamik gitu. Kan? Boleh panggil dia Puan Mac, orang penting ni kalau nak berdamping ataupun nak minta apa-apa tu, yang ni lah orangnya. Surat-surat apa, surat cinta, surat kecil, surat besar, sekejap lagi kita minit, kita bagi dia. Dan bersama juga saya setiausaha sulit kanan saya, Haji Sabri, ada kat belakang sana. Angkat tangan tu. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul pada hari ini di dalam satu tanggungjawab, satu pelaksanaan tugas yang perlu kita pikul. Setiap tahun kita akan berkumpul dan inilah masanya. Dan suasana muzik yang bersama kita pada hari ini, selain daripada lagu UMNO, lagu Puteri, lagu Negaraku, lagu UMNO Johor dan sebagainya, ada lagi suara muzik yang sukar untuk kita dengar di dalam mesyuarat perwakilan pemuda UMNO Johor atau pemuda UMNO bahagian, iaitu suara anak-anak kecil. Jadi saya ucapkan terima kasih dan setinggi tahniah pada ibu-ibu muda yang datang hari ini, yang memangku anak, menyusukan anak, menjaga anak dalam tugas kita menjalankan sebagai ahli parti, ahli Pergerakan Puteri UMNO bahagian dan juga ahli UMNO Malaysia. Dan inilah sebenarnya yang perlu kita beri perhatian dan yang perlu kita beri penghargaan. Syabas dan tahniah. Nasib baik tu, saya tengok sini okey lagi. Ni kurang daripada 7 orang yang bawa anak. Datuk bayangkan saya pergi dekat Sik Kedah. Tuan-tuan bayangkan, dah lah lebih ramai yang bawa anak. Kenapa ni? Dia tak bagi saya cerita pasal anak ni.
Ramai. Tapi Fadil, kau bayangkan Fadil, nak cerita ni. Dalam mesyuarat perwakilan Puteri UMNO bahagian situ, siap ada bawa bayan datang mesyuarat Puteri UMNO bahagian. Mana nak dapat mesyuarat pemuda? Tak ada. Fadil takkan bawa. Kalau boleh dia suruh anaknya lagi. Ada kota lagi 3. Gurau saja Fadil. Fadil dah kahwin belum? Dah, betul lah saya lihat. Jadi itulah perjuangan, itulah kita. Sama juga, KMI pun dulu sama. Sebelum dalam Puteri, saya anak dara lagi. Dalam Puteri saya dapat 5 anak. Bayangkan betapa lama menuanya saya dalam Puteri. Sama juga dengan Farah. Memang kami daripada macam ni, memang macam ni. Macam ni bukan apa? Bagus. Hebat, makmur. Jadi apa yang saya nak bagi tahu hari ini? Dalam usia kegemilangan Puteri UMNO 15 tahun, saya nak bagi tahu Farah adalah merupakan, saya nak bagi tahu sebab dia ni mantan, bolehlah, Ketua Puteri UMNO Johor, penaja yang awal dulu. Inilah orangnya. Bayangkan dah 15 tahun masih lagi dalam Puteri. Betapa lamanya. Dan Puteri telah pun dilancarkan pada 3 Ogos 2001 oleh Tun Dr. Mahathir, yang kini bukan lagi bersama UMNO. Tetapi kita perlu memberi penghargaan di atas usaha beliau menubuhkan Puteri, sehingga satu ketika dahulu digeruni oleh pihak PAS sampai dibincang dan diberi recognition di dalam muktamar Dewan PAS yang mengatakan kemenangan pilihan raya kecil Ketari di mana Farah? Yang dia ni, yang Hadi bagi tahu tu. Maksudnya kemenangan itu disebabkan oleh kemunculan pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Nah, ini terbukti kehadiran Puteri di dalam keluarga UMNO bukan main-main, bukan untuk menjatuhkan saham UMNO, tidak, tetapi adalah untuk mengangkat, untuk membina, untuk membangunkan wanita muda Malaysia. Dan inilah platformnya. Sebab itu lagu kita tak sama macam lagu pemuda. Lah macam mana lagu pemuda dah lupa dah. Lagu wanita nak kena belajar, tak lagi nak masuk wanita. Kan? Tapi lagu Puteri tahu tak siapa yang gubah? Tahu? Siapa boleh bagi tahu? Saya bagi duit raya. Raya suka Edah, bukan Raya Syawal. Dah tahu. KRU. Tadi tak adalah sebab dah jawab ramai-ramai. Jadi yang cipta lagu kita pun KRU. Jadi betapa manisnya perjuangan Puteri. Dan hari ini saya nak ucapkan syabas tahniah kepada Nadia. Hari ini penuh. Walaupun hari ini yang dapat bersidang 22, betul? Daripada 29. Rugi korang ni. Rugi sebab apa? Ketua bahagian nak bagi 2,000. Kalau yang lagi 7, apa yang lagi? Macam mana? Sekejap saya bacakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tak bersidang ni. Sayang. Kalau tak dapat 2,000 daripada ketua bahagian, saya kira juga tadi tu. Datuk pun sebenarnya kira juga. Okey, boleh bagi ni. Terima kasih saya ucapkan pada Datuk Ketua Bahagian yang begitu prihatin dan sayang pada adik-adik saya ni, dan dapat beri sedikit imbuhan untuk mereka melunaskan gerak kerja mereka, mendampingi dan juga engage dengan orang Kulai, pengundi-pengundi Kulai dan bakal-bakal pengundi orang muda Kulai. Dan sebab itu kita melihat bahawa hari ini betapa hebatnya pimpinan UMNO. Hari ini hampir 70 tahun, dah pun 70 tahun UMNO di Malaysia. 70 tahun, dan bulan ini kita akan menyambut kemerdekaan yang keberapa? 59. Tajuknya apa? Temanya apa? Sehati sejiwa. Kenapa nak banyak kali sehati sejiwa? Sebab kita perlu sehati sejiwa. Kita perlu sehati sejiwa. Imbang balik sejarah. Daripada UMNO ditubuhkan 1946, di mana? Di Johor, Istana Johor. Orang Johor perlu berbangga, perlu tahu sejarah. Puteri Johor kena tahu. 70 tahun hingga melahirkan 7 pemimpin hebat, bermula daripada pengasas Datuk Onn Jaafar, Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Tun Hussein Onn, Tun Dr. Mahathir. Yang ini dah tak ada dalam tu.
Lepas itu, Pak Lah. Lepas Pak Lah siapa? Kini, hari ini adalah legasi Datuk Sri Najib, pemimpin kita, yang bagaimana kita melihat setiap era itu mempunyai kehebatan, mempunyai pengisian telah diisi oleh setiap kepimpinan. Dengan ada tajuk yang diberikan oleh setiap daripada mereka. Bapa pemodenan, bapa pembangunan, bapa Islam Madani, bapa modal insan dan sebagainya. Dan hari ini Datuk Sri Najib, perlulah kita lihat, perlulah kita bawa, perlulah kita taat, perlulah kita hormat kepimpinannya. Kenapa? Banyak lagi perkara yang perlu kita laku, yang perlu kita isi dalam perjuangan yang menjadi wadah perjuangan UMNO bangsa Melayu. Dan hari ini juga kita melihat bahawa dengan UMNO lah bahawa kita telah mengangkat nama Malaysia, telah mengangkat nama Malaysia hingga ke serata dunia. Bukan hanya itu, kita juga diyakini oleh kaum-kaum lain apabila bukan kita hanya saja memperjuangkan isu ataupun agenda orang Melayu, tetapi kita turut memberi perseimbangan, pemufakatan yang ada pada kita, dengan penyatuan yang ada, membawa suara bukan Melayu hinggakan kita diyakini, disayangi oleh rakan-rakan komponen. Dan begitu hebatlah UMNO hingga diyakini, dipercayai dan dikagumi hingga melahirkan pimpinan-pimpinan yang ada pada negara kita. Dan pimpinan itu yang menjadi tunggak kepada negara Malaysia adalah daripada kalangan pemimpin UMNO. Selain daripada update Facebook hari ini yang tentang ucapan saya ucapkan terima kasih sambil saya ucap, saya tengok ramai yang tengah update. Terima kasih. Terima kasih. Boleh tak update? Tak kisah. Boleh update. So kita boleh sharing. Teruskan. Dan sebab itu antara cabaran hari ini kita berhadapan adalah berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan orang Melayu itu sendiri. Betul, sikap orang Melayu hari ini yang mana sudah mula renggang, tidak ada satu padu, sudah mula ada perasaan hasad dengki, adu domba, fitnah dan sebagainya. Yang ini yang semakin meranapkan institusi Melayu itu sendiri. Dan ini yang paling bahaya. Dan ini yang akan menjadi racun di dalam perjuangan kita. Terima kasih. Silap dia. Dan inilah yang kita lihatkan bahawa kalau kita tidak menghormati kepimpinan yang kita ada pada hari ini, malah dia akan menjadi duri dalam daging, gunting dalam lipatan. Dan akhirnya yang ini akan dapat merobohkan penyatuan yang ada yang telah sekian lama kita bina di dalam perjuangan UMNO. Sedikit sebanyak akan memberi efek, memberi kesan khususnya kepada orang muda pada masa hadapan. Sebab itu hari ini kita bukan hanya berlawan dengan Teo, ahli Parlimen Kulai, muda lagi, betul? Anak pun 2, tak silap saya, betul? Perempuan kan? Selalu jumpa? Tak menang. Nasib orang Kulai tu, nak buat macam mana? Tinggi kan majoriti menang. Selain daripada kita berlawan dengan DAP di sini, kita juga terpaksa berlawan kadang-kadang dengan ahli parti kita sendiri. Kenapa? Kurangnya kesedaran, kurangnya rasa kebersamaan, kekitaan di dalam parti UMNO itu sendiri. Masya Allah, telefon tu bunyi. Itulah. Ni kan orang mengundi masih tanah kan kata apa? Kejap saya sedang sidang. Okey, kau balik. Kenangkan. Kan sikap YB hilang. Jadi dengan kematangan yang ada pada pemimpin, kita lihat pemimpin datang dan betul pemimpin pergi. Hari ini di dalam platform Puteri lah kita melihat dan kita mengasah bakat kepimpinan yang ada dalam pergerakan Puteri itu. Dan saya sendiri sewaktu menjadi ketua Puteri UMNO bahagian, yang masa dulu memang tak tahu apa-apa pun, tetapi saya bermula dengan Zul. Sama juga dengan Farah lagi. Awal-awal masuk tu jadi ketua Puteri negeri, lari haram tak tahu apa benda. Tetapi kita belajar melalui pengalaman. Kita belajar melalui kesilapan. Sebab itu apabila Nadia baru jadi ketua Puteri, saya lihat satu persatu report di petang kata ni, Masya Allah Nadia betul kata ketua bahagian. Nadia sudah pergi jauh. Dan
hari ini Nadia tak boleh berrisau sekiranya tidak dapat sokongan dan dokongan dan komitmen yang tinggi daripada Pergerakan Puteri UMNO dalam bahagian pula ini. Ni kekuatan Nadia ni yang datang hari ini. Bukan Nadia seorang kuat, kamu sebenarnya kuat. Dan hari ini saya nak bagi tahu dalam ucapan aluan yang Kak Minda pergi merayau satu Malaysia ni, ucapan Ketua Puteri Bayan kamu lah yang paling lengkap dengan yang paling panjang, yang bersemangat ni antaranya Syabas dan tahniah Nadia. Nadia tahu mana nak letakkan puteri Nadia. Nadia tahu nak pergi mana. Nadia tahu bagaimana nak menggerakkan Pergerakan Puteri UMNO pula. Syabas dan tahniah. Dan inilah orang yang patut kita jaga, yang patut semua. Sama juga dengan Datuk Seri Najib, pemimpin kita. Sama juga dengan ketua bahagian kita. Timbalan ketua bahagian walaupun rendah tapi kuat dokongannya. Allah Akbar. Dan marah. Nampak? Kita hidup sebagai satu keluarga. Sebab itu, apabila kita lihat apa yang ada dalam Pakatan Rakyat hari ini, yang bermula dulu awal-awal, dulu ingat tak dulu? Barisan Alternatif. Konon. Barisan, dia nak sama juga Barisan Nasional, dia pun nama Alternatif, Barisan Alternatif. Harap, lepas tu tak ada. Lepas tu dia jadi Pakatan apa? Pakatan Rakyat. Dah tukar Pakatan Rakyat. Lepas tu tak jadi Pakatan Rakyat. Jadi Pakatan apa? Pakatan Harapan. Ada harapan ke tak? Dah tak ada harapan. Sebab apa? PAS pun dah tak nak mengharap daripada dia. Jadi harapan demi harapan, harapan cuma tinggal harapan. Adakah parti ni yang kita nak tengok trial and error? Cuba ni tak boleh, cuba ni tak boleh, cuba ni. Dan ini yang perlu kita bagi tahu, ataupun ini yang perlu kita kongsikan dengan mereka di luar sana. Siapa yang nak kongsikan? Ni ahli-ahli puteri ni. Macam mana nak kongsi? Sebab tu kena ada ilmu. Sebab tu kena ada pengalaman. Sebab tu kena campur orang. Kak ini pun dulu tak tahu juga. Memang tak tahu. Cik Kiah tak tahu. Dek Non pun tak tahu. Tapi saya belajar. Belajar mengenai apa? Oh, bila pergi program, okey, bercampur dengan orang bahagian. Kita saja-saja sembang macam mana. Dan juga melalui kursus ataupun latihan demi latihan. Dan kami tak pernah termimpi pun akan menjadi ahli parlimen Masjid Tanah satu hari nanti. Sedangkan bermula, saya nak bagi tahu, naik pemuda UMNO bahagian, saya enggak pakai baju merah hari ni. Memang handsome. Kumisnya pun boleh tahan. Saya nak bagi tahu, dulu saya kali pertama saya bertanding Exco. Kali pertama dulu tahun 2000 berapa Farah? 2003 tu masa pemilihan. 2002. Ya, tak kisahlah, lama 2002. Dah lama. Orang suruh saya bertanding. Saya mau bertanding. Tak tahu nak bertanding apa. Saya pun bertanding apa Exco. Bertanding. Yang ajak betul Cik Mas yang baju Haji Mas ke yang baju colour pink ni? Oh, Haji Mas baju merah. Haji Mas, saya nak bagi tahu. Saya orang ajak saya bertanding. Saya pun bertanding. Yang bertanding kalah, saya menang. Exco Puteri UMNO Malaysia, saya dapat nombor 15. Yang ajak saya dia kalah. Selain daripada perasaan bersalah, saya pun tak apalah, dah rezeki kita nak buat macam mana kan. Mungkin saya senyum lebih sikit, manis kan. Jadi selepas itu yang baru kita mengorak langkah, kita belajar dalam puteri. Sebab itu dalam proses untuk kita belajar pemimpin, puteri the best platform untuk belajar segalanya. Puteri is the best. Sebab itu bukan hanya untuk kita menjadi pemimpin, tetapi juga untuk kita menjadi pekerja yang terbaik, untuk kita menjadi insan yang terbaik di dalam kilang puteri. Sebab apa? Kita belajar proses, membahagikan masa, membahagikan kerja dan sebagainya. Memang kita 5 orang anak. Saya orang 5 orang anak. Kita pula 5 orang anak, tapi macam mana nak bagikan masa? Macam mana? Ajak ketua wanita pun ada 24 jam, betul? Saya ada 24 jam. Datuk Zainal ada 24 jam. Ketua pemuda 24 jam. Exco saya pun 24 jam. Tetapi bagaimana kita nak membagikan masa dan juga disiplin, itu adalah penting. Dan itulah yang ada perlu pada puteri. Jangan cakap, oh tak boleh lah, sibuk lah. Dia kata, jom kita pergi ni, kita buat program basuh cuci kereta aman dan sebagainya. Oh tak boleh lah Kak Dana, saya sibuk. Ni semua sibuk. Awak cakap, Perdana Menteri lagi tak sibuk daripada kau ni. Kau lagi sibuk kan? Tetapi kalau kita boleh bagikan masa, insyaAllah kita akan dapat segala apa yang kita lakukan dalam segala kumpulan. Sebab itu kita melihat bahawa dengan adanya Pakatan Rakyat
Pakatan Harapan yang tidak ada harapan dengan apa cubaan-cubaan yang dilakukan, dan satu demi satu formula yang diletupkan, seolah-olah satu perkara yang agak bahaya kalau ada ikutan antara kita yang tidak faham ataupun tidak tahu bahayanya. Oh, nampak hebatnya Pakatan Harapan ni dengan cerita-ceritanya. Yalah, cerita-cerita yang tak betul, seronoklah dengar. Cerita yang kita dah bantu rakyat dengan BRIM dan sebagainya, siapa yang nak dengar? Tak ada orang suka dengar. Sebab apa? Cerita baik-baik. Cuba cerita yang gosip-gosip dan sebagainya, pasti kita akan lebih seronok dengan itu. Sebab itu Pegagan Puteri melihat bahawa perlu kita melihat perkara apa yang patut kita jadi keutamaan. Dan hari ini kita tengok sebagaimana dalam kes DOJ, Jabatan Kehakiman, nak pergi kerja ya Kak? Terima kasih Dalam sistem kehakiman, dalam DOJ, yang mana Jabatan Kehakiman Negara Amerika Syarikat yang baru-baru ini dicetuskan hingga menjadi satu polemik yang dimainkan oleh pembangkang, yang dimanipulasikan oleh pembangkang, sehingga rakyat Malaysia menghukum pemimpin kita. Wak Imam yang dinamakan itu tidak ada pun nama Perdana Menteri kita, tetapi kita, rakyat Malaysia, dah jatuhkan hukuman kepada Perdana Menteri kita, Presiden UMNO. Sedangkan penama-penama yang disebut itu orang lain. Dan mereka ini boleh pun mengemukakan pembelaannya. Masih banyak. Dia apa ni, baru je bagi saman. Belum ada lagi. Kalau saman-saman lain yang dikeluarkan oleh Jabatan Kehakiman Negara Amerika Syarikat, tak ada pun dia buat visi. Kenapa apabila melibatkan Malaysia nak buat press conference? Ini semua ada agenda muslihat yang tertentu. Sebab itu, kita janganlah jadi hakim, kita janganlah jadi puan bela dan sebagainya, ataupun magistrate yang terus menjatuhkan hukuman kepada pemimpin kita sendiri, Presiden UMNO kita sendiri. Dan AG dah bagi tahu dah, mereka akan bekerjasama dengan pihak Amerika Syarikat. Biarlah mereka selesaikan apa perkara yang sepatutnya. Dan janganlah kita sendiri, ahli puteri khususnya, saya merayu. Sebab itu kita perlu ada sentiasa teguh di belakang pemimpin kita. Apatah lagi dalam ujian ataupun cabaran. Hari ini kita tengok depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Ini bukan Anwar Ibrahim. Belakang pun, depan pun sapu. Tak ada. Tetapi ini ujian yang benar-benar ujian yang benar-benar menimbulkan ketidakselesaan, yang menimbulkan rasa ketidakpercayaan rakyat kepada pemimpin kita. Sekaligus kita ahli parti pun dah rasa sangsi dengan pemimpin kita sendiri. Tidak boleh. Kita perlu ada rasa yakin dan tidak sangsi dengan kepercayaan kepada pemimpin. Sama jugalah sebagaimana yang kita terjemahkan di dalam UMNO bahagian kita pada hari ini. Sebab itu, marilah kita sama-sama menjadikan surah Al-Hujurat ayat 6 yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, jika ada orang fasik di antara kamu yang membawa berita penting, maka tabayunlah. Maksud tabayun di sini adalah telitilah dahulu, agar jangan sampai kalian menimpakan suatu bahaya pada kaum atas dasar kebodohan. Kemudiannya akhirnya kalian rasa menyesal atas perlakuan kalian. Dan hari ini sebagaimanapun Nadia pun sebut tadi, dalam kecanggihan dunia Facebook, media sosial, digital dan sebagainya, WhatsApp, hari ini apa lagi macam-macam apps dan sebagainya. Belum semula apa tak tahu. Kan, belum Pokemon Go apa semua lagi kan. Jadi yang itu yang perlu kita teliti dulu dalam setiap penyampaian berita yang dikeluarkan. Dan sejarah Islam juga telah menyebut tentang bahaya fitnah sebagaimana yang terjadi pada Sayyidina Uthman yang difitnah oleh golongan munafik yang telah pun menyebabkan sehingga beliau terbunuh. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu telah memerintah hampir cukup 12 tahun. Dan pemerintahan selama 12 tahun itu cukup aman, baik dan makmur. Sampailah ada bermulanya zaman fitnah ini. Dan kebanyakannya fitnah terhadap Sayyidina Uthman adalah disebabkan oleh golongan munafikin ini. Dan berbagai fitnah yang dilontarkan kepada beliau hinggalah bertujuan untuk memburukkan reputasinya sehingga menjatuhkan dan juga menghancurkan Islam itu sendiri. Nah, sama juga. Hari ini apa yang berlaku? Benda yang sama. Benda yang sama. Sebab itulah fitnah hari ini yang cukup bahaya. Cukup bahaya.
Sebagaimana dalam firman Allah pun ada mengatakan, fitnah itu lebih dahsyat daripada bunuh. Fitnah itu asyaddu minal qatl. Engkau bahasa Arab. Jadi ustazah pun boleh. Fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuh. Jadi janganlah kita sebahagian daripada pembunuh yang boleh merosakkan ataupun menghancurkan agama, bangsa dan negara kita sendiri. Jadi sebab itulah kita perlu melihat sebagaimana yang berlaku pada Turki baru-baru ini. Apabila mereka menjadikan media sosial sebagai alat kepada seluruh negara Malaysia. Mereka yang mana apabila mereka menunjukkan kepatuhan, solidariti, kebersamaan mereka daripada pemimpin yang mereka pilih secara demokrasi dan mereka menolak kudeta. Yang segelintir pasukan tentera yang telah pun cubaan mengguling pemimpin kepimpinan negara secara tidak demokratik. Dan sekaligus mereka menolak unsur-unsur luar yang cuba bermain, yang cuba mempengaruhi pentadbiran negara Turki. Dan ini yang berlaku hari ini. Dan ini yang berlaku di dalam dunia kita sekarang, di dalam dunia yang sedang kita duduki ini. Bayangkan, tak mustahil berlaku di Malaysia. Dan sebab itu, saya ingin tegaskan kepada semua ahli-ahli puteri hari ini, bersama dengan keluarga UMNO, wanita dan pemuda, bahawa perlu kita memberikan kesetiaan dan ketaatan yang tidak berbelah bagi kepada pemimpin yang sedang terajui parti ini. Kerana ini adalah merupakan perkara asas yang perlu kita pegang, yang perlu kita hayati sebagai ahli parti. Dan kita perlu sayangi dan cinta parti ini dengan rasa sepenuh raga. Kerana tanpa rasa cinta, tanpa rasa sayang, kita pun tak tahu. Kita pun tak boleh maksudnya bersama-sama dalam perjuangan ini. Sebab itu hari ini yang datang hari ini, mereka yang sayang, mereka yang percaya, mereka yang kasih kepada perjuangan parti. Syabas dan tahniah, berikan tepukan pada semua. Terima kasih adik-adik puteri. Kami tahu memang susah. Dalam hari ini, ada yang datang tadi, baru 1 hari, lepas nikah, mana pengantin baru? Inai masih merah kat jari mana? Duduk kat tangga kau mentang-mentang dah laku. Kalau anak dara tak boleh duduk kat tangga, nasib baik dah laku boleh duduk kat tangga, lepas. Baru 1 hari, nikah boleh datang. Tadi pun yang baca usul saya difahamkan. Baca usul, lepas tu terpaksa masuk kerja. Ini semua semangat puteri. Kami dulu dah melaluinya. Sabar dan tahniah. Sebab itu saya minta pada kepimpinan UMNO bahagian, wanita dan pemuda, tolonglah adinda-adinda saya ini. Tolong jaga mereka, tolong sokong mereka dan tolong bimbing mereka. Boleh tak? Setiausaha bahagian dah pakaikan lebih. Jadi sokongannya kena lebih lagi. Terima kasih setiausaha bahagian. Sidang perwakilan yang saya hormati sekalian, sebagaimana Nadia sentuh, betul 17.7 juta pengundi yang layak daftar sebagai pemilih. Tetapi masih ada lagi 4.2 juta yang masih belum daftar. 59% daripada itu adalah golongan Melayu yang mewakili 2.4 juta. Betul, figure ni betul. Setakat 2016 terkini. Dan tugas siapa untuk cari mereka? Tugas siapa yang nak jejak mereka? Tugas siapa untuk engage dengan mereka? Tugas kita semua. Tugas Puteri UMNO. Sebab itu Puteri peduli. Puteri peduli untuk menjejaki mereka ini. Puteri peduli dalam soal-soal masyarakat. Puteri peduli dalam soal kebajikan, pendidikan masyarakat di sekeliling kita. Sebab itu Puteri peduli terus bangkit dan terus membantu dalam soal nilai-nilai kemasyarakatan, nilai-nilai kebersamaan di dalam sesama kita ini. Supaya boleh kita bagi tahu kepada dunia, bagi tahu kepada orang lain. Lihat anak muda Melayu, perlunya kita untuk membantu supaya ada suara yang mewakili UMNO, supaya ada suara yang mewakili orang Melayu kita, suara orang Islam yang boleh membawa dan juga mengangkat masyarakat Islam Melayu di Kulai ini supaya tidak dipinggirkan. Kalau tidak ada suara dan diharapkan pada DAP, siapa yang nak jaga? Daripada 3 kursi DUN, 1 saja yang UMNO menang, betul? The end. Dan ini yang perlu kita jaga. Menang 3,000 majoriti. Sebab itu kita perlu cari double, tambahan 6,000 lagi pemudi muda perlu dicari dan dijejaki. Ini tugas apa? Saya minta ini tugas Puteri UMNO. Fokus daftar pemilih dan juga tolong juga daftar ahli puteri.
Daftar, kalau tak ada, tak apa, kita tolong sama daftar ahli pemuda. Kalau jumpa ada kakak wanita yang belum daftar wanita, kita daftarkan sekali. Tetapi puteri bersama-sama dalam keluarga UMNO untuk sama-sama mengembalikan kepercayaan dan keyakinan orang ramai kepada UMNO. Sebab itulah, terutama sekali kepada mereka yang baru first time jadi pemudi, itu yang kita perlu jejak. Kerana mereka ini untouched, belum dijejaki, belum disentuh, belum dikenali. First time voters, maksudnya hari ini mungkin mereka berusia 21 tahun, 22, 23, tapi mereka belum pernah mengundi. Jadi apabila mereka nak mengundi kali pertama pada PR yang ke-14, inilah kita perlu jejaki mereka. Nadia, tugas kita masih banyak. Tugas kita belum selesai. PRU ke-14 bagaimana yang berbahagian betul bahagian dah bagi tahu tadi, tak lama lagi. Betul. Tak lama lagi dah. Bayangkan tiba-tiba Datuk Najib tiup whistle. Prit, dia kata, tak lama lagi Parlimen bubar. Tapi masa tu apabila UMNO Kulai pun dah bersedia dengan pasukan wanita dengan jalinan rakyatnya, pemuda dengan gerak gempurnya, puteri dengan IT-nya, dan UMNO dengan pasukannya. Pastinya apabila kita dah perkukuhkan jentera kita dengan pengisian ataupun program yang diisi untuk bersama-sama menyemarakkan lagi ke arah kemenangan pilihan raya, pastinya saya lihat tidak berbelah lagi sokongan rakyat, ataupun pastinya kita akan dapat mengekalkan kemenangan sedia ada. Perlu, walaupun Parlimen DAP jangan rasa patah semangat dan sebagainya, kita perlu untuk membantu kawan kita yang ada di Don Terbabit, kawan kita yang ada di bahagian lain. Yang ini mungkin boleh diterangkan lanjut dalam mesyuarat UMNO bahagian. Tetapi apapun tugas yang diberikan kepada puteri perlu laksanakan sehabis baik, sebaik mungkin. Kerana apa? Puteri peduli. Kerana apa? Kita wanita muda. Kerana apa? Kita begitu bahagia. Kan? Jadi sebab itu saya melihat bahawa dengan gerak kerja yang telah diberikan dan begitu juga dengan peranan-peranan yang telah diberikan, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Nadia. Terima kasih Nadia kerana menjaga adida-adida kita di dalam Kulai. Terima kasih di atas sokongan. Terima kasih juga Puteri Kulai kerana mencalon dan juga menyokong saya buat kita di Keputusan Malaysia Dua. Ini yang disebut. Terima kasih dan teruskan gerak kerja yang tersusun dan baik ini. Kita harap kita akan dapat melahirkan lebih ramai lagi pemimpin-pemimpin pelapis seperti Nadia, seperti Cik Da, naik Ketua Puteri Negeri, yang mana kita perlu untuk melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Kerana sebagaimana Kak Amy dan juga Farah dilahirkan awal usia puteri, dan itu tugas Cik Da, itu tugas Nadia untuk lahirkan. Dan pada kamu yang ingin bergelar pemimpin, yang ingin jauh, maksudnya mendapat lebih pengalaman, teruskan mendapat ilmu dan banyakkan bertanya. Tak tanya sesat jalan. Dan saya juga ingin menyentuh sedikit tentang Datuk dah bagi tahu tadi, sewaktu di pagi tadi saya sempatlah minum pagi dekat UTM Skudai, yang mana telah diberikan taklimat, adalah taklimat produk update di dalam UTM itu sendiri, yang ada memberikan ada segmen university, apa dia panggil lah, university visit, Visit my campus. Visit my campus, yang mana terdapat bagus juga dia punya idea tu, yang mana merupakan satunya di Malaysia yang pelopornya, dan pelopornya adalah UTM. Dan selain daripada itu juga ada homestay di daerah Kulai, iaitu Kampung Sri Paya dan juga Kampung Gunung Kulai. Dan saya juga tadi telah dibisikkan oleh Timbalan Ketua Bahagian Cokok Tinggi berkenaan dengan hutan lipur Gunung Pulai yang mendapat bantuan daripada KKNW sebanyak 1.3 juta. Dan kita akan lihat apa keperluan dan surat akan menyusul insya-Allah. Cuma produk-produk pelancongan yang ada di sini, hutan Bandar Putra dan juga otak-otak yang terkenal daripada homestay Kampung Supaya, bolehlah kita perkenal. Selain daripada produk-produk yang lain, selain daripada JPO dan sebagainya pastinya. Dan sebenarnya saya nak sambut apa yang Nadia bagi tahu. Sebenarnya Malaysia terkenal sebagai
tempat keempat, the best shopping destination in the world by CNN Travel pada tahun 2012, dan the second best shopping Asia Pacific by Globe Shopper Index. Dan begitu juga JPO juga antara tempat yang kedua dalam tempat yang suka dilawati oleh pelancong ataupun daripada penduduk domestik. Jadi Sabah dan Tahniah ada tarikan di JPO itu sendiri. Jadi apa juga keperluan kita boleh salurkan kepada Kementerian Pelancongan Negeri Johor. Madeline ada bersama. Sahabat-sahabat, perwakilan yang saya hormati sekalian, saya dah pun di penghujung ucapan saya, dan saya nak berkongsi dengan sahabat-sahabat sekalian sebuah sajak bertajuk Korban Hang Tuah dalam antologi tidak bernama terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka 1994. Izinkan saya deklamasikan sajak ini walaupun tanpa muzik latar belakang. Anak-anak dah suara pun dah kurang. Yang ini amat sinonim dengan apa yang berlaku di negeri Johor khususnya, yang bertajuk antologi tidak bernama Korban Hang Tuah. Jebat, tahukah kau betapa terseksanya aku bila bendahara membawa kabar tentang pendahagaanmu? Semalaman aku tidak dapat tidur. Gelombang sebersalah menghempas ke dadaku. Aku menimbang dan aku mengenang. Engkaulah sahabat yang aku sayang. Bagaimana dapat kutusuk keris itu ke dadamu? Alangkah sukanya untukku membuat pilihan. Jika aku pulang membunuh Jebat, aku akan kehilangan kawan. Tapi kalau aku membiarkan kau menderhaka, bangsaku akan kehilangan tuan. Lalu aku pilih untuk mengorbankan sahabat kesayanganku sendiri. Walaupun kelak aku akan dituduh sebagai pengampu atau dikutuk kerana kesetiaan yang melulu. Biarkanlah. Ku harap suatu hari nanti, bila bangsaku berpecah belah, mereka akan menyedari bahawa si Tuah bukannya menentang, tetapi menentang penderhakaan dan perebutan kuasa. Yang ku pertahankan bukannya raja, yang ku pertahankan kerajaannya. Tanpa kerajaan tidak akan wujud sebuah negara. Tanpa negara, apalah artinya sebuah bangsa. Jebat, aku mungkin tidak bijaksana, tapi inilah usaha terakhirku agar tanah airku tidak akan hilang kerajaannya, bangsaku tidak akan hilang ketuanannya, dan Melayu tidak akan hilang dunia. Sahabat perwakilan sekalian, dalam puisi tersebut mengungkapkan bahawa yang ditentang oleh Tuah bukannya Jebat, tetapi pendahkaan dan juga perebutan kuasa. Yang dipertahankan oleh Tuah bukannya raja, tetapi kerajaan yang dipunyai. Kerana tanpa kerajaan tidak akan wujudnya sebuah negara, tanpa negara tidak akannya ada bangsa. Sebab itulah juga dengan apa yang berlaku dengan episod pemecatan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Mukhlis Mahathir, dan sebelum itu di zaman Tun Dr. Mahathir itu sendiri yang memecat Anwar Ibrahim adalah kerana maslahah parti. Tak ada seorang pun yang gembira bertepuk tangan dengan episod pemecatan itu. Apatah lagi dengan orang Johor. Kerana semua mereka pemimpin yang hebat, yang telah banyak berjasa dalam parti dan juga sahabat rapat. Tetapi keputusan dibuat demi kebaikan parti adalah untuk jangka masa panjang dan demi mempertahankan perpaduan dan juga kerajaan sedia ada. Dan ianya seumpama intipati puisi yang saya bacakan sebentar tadi. Apabila Hang Tuah terpaksa ambil tindakan terhadap sahabatnya Jebat demi mempertahankan kerajaan sedia ada. Patah sayap, bertongkat paruh, patah paruh, bertongkat siku. Patah siku, bertongkat dagu, patah dagu, bertongkat kuku. Mengalah tidak sekali sahabat, mari kita rapatkan saf perjuangan yang ada pada hari ini. Ahli-ahli puteri, mari kita kukuhkan barisan menjadi jentera yang hebat, menjadi panji-panji yang mengibarkan obor perjuangan di dalam parti. Sahabat-sahabat puteri, hari ini marilah kita sama-sama bangkit dan sama-sama
kita mengibarkan kemenangan di akhir PRU nanti. Sahabat-sahabat, saya izinkan saya untuk membaca pantun terakhir sebelum saya menggulung segala apa ucapan saya ini. Pohon nyur di tepi laut dimakan kumbang pucuknya layu. Kepada UMNO kita berpaut, tanpa UMNO tumbanglah Melayu. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan bersama perwakilan dan Puteri UMNO bahagian Kulai bagi tahun 2016. Sahabat dan talian kepada semua, terima kasih kepada UMNO bahagian di atas kesempatan ini dan juga Puteri Wanita Pemuda bahagian.